Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita berjumpa lagi. Okay, untuk minggu ni kita akan belajar, kita akan buat subjek sains. Okay, untuk tahun 6. Okay, minggu ni kita akan belajar unit 1 kemahiran saintifik. Okay, kemahiran saintifik ni dulu kamu belajar di tahun 3 ada 6 dah. Okay, bila naik tahun 4, naik tahap 2, kamu akan ada 6 lagi penambahan kemahiran. Okey, kemahiran. Okey, kemahiran saintifik ni dia terbahagi kepada 2, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okey, hari ni kita akan tengok dulu kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains ni asal dia ada 12 kemahiran. Ya, ada 12 kemahiran. Okey, kita nak tengok kemahiran yang ketujuh. Okey, sebelum ni kita ada kemahiran memerhati. Ya, kemahiran memerhati ni di mana kita menggunakan 5 deria kita untuk kita kumpul data sebelum kita buat, semasa kita buat eksperimen. Ya. Okey, yang kedua kita dulu ada kemahiran mengelas. Kemahiran mengelas ni adalah kemahiran di mana kita mengasingkan mengikut ciri-ciri sepunya ataupun ciri-ciri yang berbeza. Okey, contohnya kemahiran mengelas ni, okey, dia bagi beberapa kenderaan. Okey, dia minta kita asingkan mengikut ciri-ciri sepunya dia. Okey, ada kenderaan yang boleh berada di air, ada kenderaan yang boleh berada di udara dan ada kenderaan yang boleh berada di darat. Okey, kita asingkan mengikut ciri-ciri dia. Itu dia panggil mengelas. Okey, kemahiran yang ketiga iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Kita membuat pemerhatian dan kita menggunakan nombor serta peralatan berunit piawan. Ya, peralatan berunit piawan ni contohnya macam pembaris, pita pengukur, ya. Kita gunakan untuk mendapatkan ketepatan, ya, ketepatan bacaan. Okey. Okey, selain daripada itu kita ada kemahiran yang seterusnya, iaitu kemahiran membuat inference. Kemahiran membuat inference ni maksudnya menyatakan sebab, menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk terangkan sesuatu perkara. Okey, membuat inference ni kadang-kadang dia ada yang benar dan ada yang tidak benar. Ya, membuat inference ni selalunya dia menyatakan sebab lah, sebab yang munasabah. Ya. Okey, selain pada tu kemahiran yang kelima iaitu kemahiran meramal. Kemahiran meramal ni maksudnya kita membuat jangkaan tentang sesuatu perkara melalui penyiasatan. Ya, meramal ni kita boleh lihat dari segi kita memerhatikannya. Yang kedua dari segi pengalaman lalu, yang ketiga dari segi pola dan data yang diberikan. Ya, kita buat ramalan melalui itu. Okey, berkomunikasi. Okey, kemahiran yang keenam iaitu kemahiran berkomunikasi, kemahiran di mana kita terangkan tentang tindakan, objek dan peristiwa menggunakan perkataan atau simbol. Ya, biasanya kemahiran berkomunikasi ni dia boleh dalam tiga cara, iaitu secara lisan, secara bukan lisan dan juga secara lakaran. Okey, ia je boleh dipersembahkan dalam jadual, graf, rajah ataupun model. Ya. Okey, itu 6 kemahiran yang kamu dah belajar sebelum ni. Okey, bila naik darjah 4, 5 dan 6, kamu akan ditambahkan lagi dengan 6 kemahiran proses sains, iaitu kemahiran yang ketujuh iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, apa maksud menggunakan perhubungan ruang dan masa? Menggunakan perhubungan ruang dan masa iaitu memerihal, ya, memberitahu perubahan sesuatu kejadian atau fenomena mengikut urutan masa berdasarkan parameter. Ya, parameter yang kita ukurkan itu adalah dari segi lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan juga berat. Okey. Contoh kat sini Cik Syifa nak bagi satu situasi di mana sebatang aiskrim dibiarkan. Ya, sebatang aiskrim dibiarkan di bawah cahaya matahari selama beberapa minit. Okey. Apa yang kita boleh tengok, apa yang kita boleh gunakan, apa yang kita boleh lihat perhubungan ruang dan masa. Okey, kita boleh lihat
Yang berubah pada aiskrim itu adalah bentuk dia. Aiskrim tu asal dia bentuk dia pepejal. Okey, bila dia duduk di bawah cahaya matahari, dia akan melebur. Ya, akan mencair dan menjadi cecair. Okey, jadi yang berubah itu adalah bentuk dia. Bentuk dia akan menjadi tidak sekata. Okey, selain pada bentuk, saiz dia juga. Saiz dia, asal dia, okey, lama-lama saiz dia akan berubah daripada besar menjadi semakin mengecil, ya. Saiz aiskrim tu semakin mengecil. Dan selain pada itu juga yang berubah adalah masa lah. Masa dia yang bertambah, ya. Jadi apa yang kita boleh buat menggunakan perhubungan ruang dan masa? Okey, apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Itu dia panggil menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kita kaitkan dari segi bentuk, dari segi saiz dia, ya, dengan pertambahan masa. Itu dia panggil perhubungan ruang dan masa. Okey, yang seterusnya mentafsir data. Mentafsir data adalah memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola yang dikumpulkan. Okey, mentafsir data ni, dia biasanya soalan berkaitan dengan mentafsir data ni, dia ada tiga perkara, tiga ciri yang kita boleh gunakan, ya. Okey, situasi dia Cik Syifa bagi ketebalan span dengan isi padu air. Okey, ketebalan span 15 cm. 15 cm, air isi padu yang tinggal hanya 10 ml. Mengikut pentafsiran data kita, okey, ketebalan span tu, semakin tebal span tu, semakin banyak air yang boleh diserap oleh span tersebut. Jadi soalan yang berkaitan mentafsir data ni, kita boleh tengok pada data dia dan kita nyatakan pola dia. Pola ni dia boleh terdiri daripada 3, iaitu bertambah, meningkat, okey, berkurang dan menurun, tidak berubah dan sekata. Ya. Ingat, pola ni dia boleh 3. Kita boleh pilih. Okey. Bertambah, meningkat, bertambah atau meningkat. Okey. Berkurang atau menurun. Yang ketiga, tidak sekata atau tidak berubah. Ya. Okey, ini dia panggil mentafsir data. Kita tengok pada data yang dia bagi. Kita tengok pada jadual yang dia bagi. Kita tengok pada carta yang dia bagi, ya. Okey, mendefinisi secara operasi. Sebut saja mendefinisi secara operasi, kita dah tahu bahawa dia nak kita bagi tahu makna atau maksud. Mendefinisi tu tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan. Dia nak kita nyatakan maksud dia. Contoh dia bagi, nyatakan definisi secara operasi bagi penebat elektrik. Ya. Okey, jadi definisi secara operasi bagi penebat elektrik ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Mendefinisi ni maksudnya menyatakan maksud. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan magnet? Nyatakan definisi secara operasi bahan magnet. Jadi yang tu dia minta kita untuk menerangkan maksud, ya. Okey, seterusnya kita pergi ke kemahiran yang seterusnya, iaitu kemahiran mengawal pemboleh ubah. Mengawal pemboleh ubah. Apa yang kita faham tentang mengawal pemboleh ubah? Mengawal pemboleh ubah ialah mengawal sesuatu yang boleh berubah dalam sebuah penyiasatan. Ya. Pemboleh ubah ni kita boleh bahagikan kepada 3 jenis. Ya, iaitu
pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Adalah pemboleh ubah yang mana ianya boleh berubah-ubah dari awal eksperimen hingga akhir eksperimen. Ya. Okey, manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah pemboleh ubah yang diperhatikan daripada awal eksperimen hingga ke akhir eksperimen. Manakala pemboleh ubah yang ketiga, pemboleh ubah yang dimalarkan ialah pemboleh ubah yang tetap ataupun kekal dari awal eksperimen hingga ke akhir eksperimen. Okey, pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ni kita boleh tengok dia mesti ada parameter dan objek. Dia mesti ada parameter dan objek. Okey, untuk kita nak lihat pemboleh ubah ni, dia mesti ada parameter dan objek. Contoh dia, parameter dia. Okey, kalau kita tengok tadi sini dia isi padu. Parameter dia kita nak isi padu. Isi padu apa? Isi air adalah objek. Isi padu air. Okey, lagi apa lagi? Okey, dia nak tengok apa lagi kita kata? Okey, arah. Katalah arah. Jarak. Jarak ni objek dia sumber cahaya. Lepas tu nak tengok saiz apa? Saiz magnet. Contoh. Dia ni, bila mengawal pemboleh, kita nak tengok pada ni, kita kena tengok ada parameter. Kita nak ukur dia mesti ada parameter. Parameter dan objek. Okey, yang seterusnya membuat hipotesis. Membuat hipotesis ni adalah pernyataan umum yang boleh diuji dengan tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan. Okey, untuk kita nak tengok pada hipotesis ni, okey, cara kita nak tulis hipotesis kita kena tahu. Cara kita nak tulis hipotesis kita kena tahu ya. Hipotesis ni dia mesti ada semakin, pola dan juga PM. Okey. Okey, selain daripada itu kita gunakan juga semakin, kita gunakan pola, kita guna PB. PM ni pemboleh ubah dimanipulasikan, PB adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, contoh hipotesis kita nak buat. Okey, semakin, kita gunakan semakin, pola dia kita boleh tulis sama ada bertambah atau berkurang, meningkat ataupun menurun. Ya, semakin bertambah bilangan tikus. Kalau kita nak buat kan, semakin bertambah bilangan ular. Okey, kalau sebab ular, tikus tu adalah makanan ular. Jadi bila bilangan tikus bertambah, maka bilangan ular pun bertambah. Sebab ular dapat sumber makanan daripada tikus. Jadi itu membuat hipotesis. Ya. Semakin kita gunakan yang seterusnya, semakin berkurang bilangan tikus, semakin berkurang bilangan ular. Okey, tu cara kita buat hipotesis. Okey, kalau tadi yang masa mengawal pemboleh ubah ni, kita boleh tengok ya. Kalau dia macam ni, dia bagi graf. Okey, kita boleh tulis sini. Sini adalah PB. Sini adalah PM. Kalau dia bagi jadual, kita tahu mana PM, mana PB. Ya? Itu cara nak jawab soalan dia. Kalau dia tanya mana nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan, nyatakan pemboleh ubah bergerak balas, kita dah tahu kat mana kedudukan dia. Okey, kalau hipotesis ni kita kena guna semakin ataupun jika maka. Ya? Okey, mengeksperimen. Mengeksperimen ni adalah merancang ataupun menjalankan penyiasatan untuk menguji suatu hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data.
Okey, ini adalah langkah yang terakhir dalam kita nak buat penyiasatan ataupun kita nak buat eksperimen. Okey. Yang pertama, apa yang perlu kita buat? Kita rancang dulu eksperimen. Eksperimen apa yang kita nak buat, kita rancang dulu. Kemudian kita jalankan eksperimen dalam kumpulan, dan daripada eksperimen tu kita kumpul dan kita tafsir data apa yang kita kumpul tadi tu. Okey, kemudian kita buat kesimpulan daripada eksperimen tersebut, dan akhir sekali kita menulis laporan berdasarkan apa yang kita dah buat tadi, ya. Okey, terima kasih.